cuba untuk mendapat kerjasama daripada pihak pemangkang, semua pun daripada laut. Tapi sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, sama seperti kita semua 40 orang ahli Dewan Undangan Negeri, tapi jawapan yang diterima dia amat kecewa sekali, iaitu bahawa sekarang unsur-unsur Bangkok telah masuk ke Pulau Pinang. Saya rasa itulah menunjukkan sikap yang kita ingin tolak sama sekali. Kerana di Pulau Pinang, saya bagi pihak Radio Negeri ingin menegaskan dengan tegas sekali, dengan keras sekali, bahawa kita tidak mahu keharmonian dan keamanan di Pulau Pinang tercemar atau terjejas dengan apa yang berlaku di Bangkok. Itulah sebabnya pihak kerajaan negeri telah mencanangkan 5 usul yang saya bawa pada pagi ini. Kita harap bahawa satu tindakan tegas untuk menunjukkan komitmen yang tidak berbelah hati oleh Dewan Undangan Negeri perlu untuk memelihara dan menjaga maruah, kemuliaan dan kedaulatan perlembagaan negeri dan juga sistem demokrasi berparlimen. Isu semua pun cadangan daripada pihak pemangkang untuk merujuk dan meminjam semula, saya rasa tidak jelas kerana tidak pernah, sehingga hari ini saja, semalam tidak pernah menuntut atau mengecam pencerobohan yang berlaku. Hanya sekarang bila kita nak membawa usul ini, cuba melihat reaksi negatif termasuk daripada rakan-rakan sekutu UMNO baru bangun untuk menunjukkan bahawa mereka kurang berjaya. Hakikatnya ialah perusuh-perusuh ini, samping-samping ini mengakui diri adalah datang daripada ini. Dan hari ini pula mereka menyatakan mereka bersedia untuk lancarkan satu demonstrasi lagi besar ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang berbanding dengan apa yang berlaku semalam. Tak rasa salah langsung. Nak datang lebih besar, mungkin nak cuba, mungkin kali ini bukan setakat baling beg, mungkin baling kursi kali ini. Itulah sebabnya kita kena bersikap tegas. Dan saya rasa psikologi yang disebut oleh Yaakob Pananfota yang dicernakan secara panjang lebar oleh Yaakob kemarin lepas, sebenarnya saya rasa saya tidak akan gunakan perkataan psikologi, saya akan gunakan penyakit di kalangan pemimpin UMNO, termasuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di sini. Seakan-akan bahawa anda hanya semata-mata UMNO saja yang berhak untuk mencakap atau menggerakkan tentang hal ini. Kita boleh lihat manifestasi penyakit ini. Kalau dulu itu Dr. Mahathir berasa dilima lagi, ini ialah penyakit UMNO, di mana kalau ada mana-mana orang Melayu yang tidak sokong UMNO dan tidak sokong ketuanan UMNO yang ditunjukkan, mereka akan digelar sebagai pengkhianat. Dan kita boleh lihat manifestasi penyakit ini begitu menular, begitu menunjuk sekali, dan yang lain kecil terlihat. Di mana kalau DAP dan kata ayat dia nak setia, bukan sahaja dicerca, dicaci, dimaki dengan pelbagai ungkapan, tapi sekarang pula diunggut oleh gangster UMNO itu. Dan itulah sesuatu yang menunjukkan kalau tak terima rawatan, penyakit ini akhirnya akan membunuh UMNO. Dan itulah sebabnya kita melihat manifestasi penyakit ini, macam mana dia merosakkan imej, mencemarkan kedaulatan Dewan Undangan Negeri. Dan mohon untuk bermakam Dewan
kita kena lihat kos yang kita. Sebagai seorang perempuan, adakah sesuatu kos ini membolehkan sesuatu jenayah dilakukan? Kalau ada pun, dia hanya menjadi mitigating factor. Tidak boleh pastikan sama sekali kesalahan yang dilakukan. Dan ini bukan kali pertama satu ungkapan yang rasa tidak sesuai digunakan dalam zaman ini. Dari yang rumah menggunakan perkataan saksi, yang rumah Sungai Aceh menggunakan perkataan haram jadah. Ini dahsyat. Tetapi dia biarkan saja. Ini adalah sebahagian daripada pertikaman tidak dalam bahasa. The path and trust, the faith, advice, dissent and consent. Itulah prinsip demokrasi. Tapi mengapa apabila kita bertikam tidak, kita kena bertikam dalam bentuk keganasan dan juga perbuatan melampau yang berlaku seperti ini. Saya rasa psikologi ataupun justifikasi psikologi penyakit yang digunakan sebagai justifikasi apa yang berlaku semalam adalah sesuatu yang salah, yang sumbang sekali, kebus, yang sumbang sekali. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Sekarang menjadi bahan antara sesuatu yang menjatuhkan maruah nama negeri. Ini adalah satu penyakit yang mesti diubati. Dan kita harap dengan sokongan semua ahli Dewan Undangan Negeri, penyakit keganasan UMNO ini boleh dirawat dan diubati. Kalau tidak, seperti yang diubut oleh pemimpin UMNO selepas tidak rasa bersalah langsung, apa yang berasa Jasmine Nobin naik pengurusi budak UMNO akan datang lagi lebih besar, kita akan lakukan. Betul-betul hero lah, betul-betul hero. Saya harap kalau kita masih percaya sistem demokrasi berparlimen atau raja berperlembagaan, perkara sedemikian tidak boleh diterima walau apa itu justifikasi. Saya tak boleh jawab ucapan oleh Yang Muhammad Mahathir kerana beliau sendiri akui beliau lawak. Saya tak mau jawab. Tapi saya hanya mengingatkan bahawa kalau nak kritik orang lain, sendiri mesti make sure you come with intent. Kalau anda sendiri gunakan ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai, janganlah kritik orang lain yang gunakan ungkapan. Ini adalah nasihat saya. Sama ada terima tak ada mau terima, terpulang kepada Yang Maha Pengasih. Saya tak mau bagi jalan. Saya tak mau bagi jalan dan kali ini duduk. Saya minta duduk. Saya tak berikan penjelasan dalam kali ini. Duduk. Dan perkara bagi buka ini. Duduk. Ini jangan main-main dengan saya ini. Duduk. Ada tak main-main, duduk. So di sini itu satu perkara serius. Saya amat kesal sebagai seorang ketua menteri. Saya melihat apa kejahatan seperti ini berlaku. Ini menurut saya sesuatu yang saya rasa tidak langsung berlaku semasa saya menjadi ketua menteri. Dan itulah perasaan sama yang dirasai, dikongsi bersama oleh rakan-rakan saya. Macam mana perkara ini boleh tahu? Semasa kita jadi pembangkang, kita pun takkan buat macam ini. Tapi Allah sebagai pemerintah selama lebih 50 tahun di Pulau Pinang sekarang menjadi perusahaan negara. Inilah penyakit yang kita minta UMNO carilah doktor untuk ubati dan ubati. Kalau tidak, saya rasa
tahu sama tahu apa yang akan berlaku. Okey, betul. Saya juga ingin merujuk kepada apa yang disebut oleh Pulau Betul, bahawa bila mereka mampu masuk, mereka hanya nak cari yang bermakna Sri dan Nur. Itu macam menghalalkan perbuatan haram mereka. Apa maksud ini? Adakah yang bawa Pulau Betul tahu bahawa selain daripada nak cari Sri Delima, rumpu masuk ugut, ancam nyawa di Dewan yang mulia ini dengan perkataan-perkataan yang begitu jenayah, bersifat jenayah sekali. Kita semua kena dicerca dan caci. Nah, saya pun kena marah. Marah apa? CM Maria. Saya marah CM Maria. Takkan yang Muhammad Pulau Betul tak tahu. Letak telur dengan CM Maria. Ini bukan sekadar nak cari yang berhormat raya. Itu ada niat jahat politik untuk memalukan Pakatan Rakyat, bahawa kita tak boleh jaga Dewan Yang Mulia ini, mengambil kesempatan ke atas sifat demokrasi, buat tindakan sedemikian. Saya harap yang berhormat daripada UMNO bolehlah berikan nasihat. Kalau sebut tidak setuju, kalau cakap tidak setuju, mesti bangun dengan berani mengecam apa yang mereka lakukan. Mengapa ini tidak lakukan? Tidak. Kecamlah UMNO. Ini dilakukan oleh ahli-ahli sendiri, masih memberikan justifikasi. Yang orang bentang sebagai seorang peguam boleh cakap, a person is proven, a person is presumed innocent until proven guilty. Saya setuju. Tapi mereka sendiri sudah akui salah. Mereka sendiri sudah akui mereka UMNO. Apa presumed innocence lagi? Dan tambah pula gertak, ancam nak datang dengan kumpulan demonstrasi yang lebih besar. Ini bukanlah presumed innocent until proven guilty. Ini ialah guilty as charged. Betul. Kerajaan negeri tidak akan menghubungi lampau tentang apa yang berlaku. Kita akan membela darjat dan kemuliaan Dewan Undangan Negeri. Dan saya harap jangan kita ada sikap kita boleh buat apa-apa yang tidak suka orang lain tak boleh buat. Kita rela bagi dimentik. Perkataan hari ini saja, bukan saja orang cadar, pembohong pun keluar, samsing pun keluar. Dimentik. Semua pun kita tahu ini semua parliamentary. Tapi kadang-kadang kita dihentik. Kalau perlu rasa pedih sikit, kita tarik balik. Kita hentik. Tapi kalau ini tak memuaskan hati, tentu ada peruntukan dalam peraturan mesyuarat untuk menuntut perkara ini dibahaskan. Bukan seperti apa yang berlaku. Saya tak tahu sama ada alun-alun UMNO boleh berikan jaminan perkara yang amat memalukan ini tidak akan berulang lagi. Boleh? Boleh tak? Boleh? Silakan. So I would think. Terima kasih Air Speaker dan semua Dewan. Sebelum Air Putih minta saya buktikan saya telah pun melakukan apa yang patutnya dilakukan,
untuk membuktikan bahawa kami tidak setuju dengan cara kaedah yang menyebabkan apa yang berlaku, insiden yang berlaku kemarin. Saya dan beberapa lagi yang berkesempatan kami keluar, kami dah pergi bertemu dengan pemuda-pemuda sebentar tadi untuk memaklumkan kepada mereka bahawa biarlah perkara ini diselesaikan dalam dewan. Kami juga minta supaya mereka tidak masuk dalam kawasan dewan. Dan saya minta mereka bersurat. Mungkin pendana surat. Jadi itulah sebelum Air Putih cakap tadi, kami dah buat untuk maklumat. Terima kasih. Tak jawab soalan saya. Mereka berikan jaminan bahawa perkara ini tidak akan berulang lagi. Tidak akan buat demonstrasi seperti mana yang dilakukan semalam. Tidak akan buat demonstrasi di luar keras-keras parti politik. Ini hanya untuk cari kesempatan. Saya tak boleh nak garanti, tapi kita boleh memberi peraturan bahawa kawasan Dewan Undangan ini tidak akan dicuamai oleh ahli-ahli UMNO. Ya, memang tak sepatut dan kita tak setuju dan kita tak mau, kita tak bagi. Saya boleh beri peraturan di sini. Apa orang nak buat di luar, mana boleh saya nak garanti. Masuklah ahli Air Putih juga. Sekarang boleh garanti. kita boleh dengar bahawa UMNO tak boleh kawal ahli-ahli. UMNO tak boleh berikan jaminan. Kalau siapa-siapa pun UMNO tak berikan Malaysia pun beri kebebasan kepada siapa-siapa. Boleh tak Air Putih bagi jaminan bahawa ikut aturan. Saya pun tak izinkan. Ini Air Putih, keluar Air Putih. Silakan. Jadi jelas sekali UMNO tak boleh kawal ahli-ahlinya. UMNO tak boleh bagi habis dulu. UMNO tak boleh bagikan jaminan perkara ini tak akan berulang lagi. Kalau perkara ini dilakukan oleh ahli-ahli DAP, saya akan meminta maaf bagi pihak mereka. So, kalau ini dilakukan oleh ahli-ahli DAP, saya akan meminta maaf. Mengatakan UMNO tak perlu buat demikian. Bila mereka akui mereka adalah pemimpin UMNO dan mereka sebut mereka akan buat lagi besar, itulah saya rasa cabaran untuk menunjukkan sama ada UMNO sebenarnya menghormati perlembagaan negeri. Sila keluar sikit, perubahan dulu. Baik, sebenarnya tak boleh lagi. Perubahan dulu. Terima kasih yang berhormat. Kalau saya kasih sikit je. Sebenarnya kejadian yang berlaku kita memang tak terima. Saya adalah seorang pakai. Sebab memang satu perkara yang di luar dugaan, yang di luar kemampuan. Dan saya juga terasa sedikit kilat apabila dah salah habis. Kalau itu salah tak boleh buat, memang suruh lewat perkara yang tak elok, tak boleh buat, tak boleh. Dan saya pun juga saya kata apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tak baik. Tetapi pada masa yang sama, berkali-kali yang Muhammad tolong pastikan Adun Pakatan Bangka, bila kita tolong tarik balik kataan itu, kenapa tak boleh buat perkara yang itu? Kita mengakui dah silap satu hal dan kita mohon yang berhormat nasihat juga kepada dun-dun ahli-ahli pasukan yang berhormat supaya janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan itu yang dimainkan oleh media yang kita tak boleh kawal. Bila orang marah, orang panas hati, sehingga yang berhormat pun tak boleh kawal, macam yang punang bersih, macam yang punang semua, macam mana nak kawal orang? Tetapi jaga sikit saja. Saya mohon yang berhormat tolong nasihat. Hubungan bersih berjalan dengan aman. Tak ada apa insiden tidak ini. Saya memang ambil perhatian tentang pengakuan oleh yang buat bahawa apa yang berlaku semalam memang salah. Ini tak disebut oleh Yang Berhormat Ketua Perbakan, tak pernah menyatakan ungkapan apa yang berlaku semalam salah, tak sebut langsung, tak sebut. Hanya saya telah bersetuju, tapi tak cakap salah. Sekarang Yang Berhormat Perbakan UMNO pertama yang
ini budaya Malaysia. Bukankah ini salah satu nilai ketimuran? Salah minta maaf. Tadi saya dulu. Dan saya pun pernah minta maaf bukan dewan ini. Salah minta maaf. Tak terlihat. Dan saya rasa itu menunjukkan bahawa semua pun akui salah, tapi tak mahu minta maaf. Tak ada sebarang. Nanti saya habis dulu, saya kena hot ni. Saya kena hot ni. Ya, tapi saya punya floor. So, yang rumah kena duduk dulu. Yang rumah kena duduk. Yang lain jangan ganggu. Yang lain jangan ganggu. Kalau tak ganggu tak ada masalah. Yang rumah duduk. Yang rumah duduk. Kita tak mau lawak dekat sini. Saya bukan cakap lawan, lawak. Tak mau lawak, kita tak mau lawak dekat sini. Yang penting ialah kalau salah, ini mengapa susah itu? Saya telah menyatakan di sini, kalau ini dilakukan oleh LDP, saya akan serta-merta minta maaf. Adakah yang rumah itu mengatakan bersedia untuk minta maaf? Bagi. Saya bagi kepada Ketua Bambangan, itu hak saya bagi kepada siapa. Terima kasih Al-Budi. Ya. Jadi untuk menyelesaikannya masalah dalam dewan ini, kita akui bahawa banyak perkara-perkara salah yang berlaku. Antaranya yang masuk dalam dewan ini, yang gembor masuk dalam dewan ini, itu memang dari awal saya kata itu tak betul. Dan kalau nak duduk kata salah, okeylah salah. Dan juga pelanggaran peraturan dewan dan kata-kata yang kesal adalah juga perkara yang salah. Kalau Datuk Mahmud kata tadi, saya tak mau ulang lah, Datuk, itu salah kan? Ya. Saya cerita. Ya. Okey. Ya, okey. Boleh saya beri laluan untuk Datuk Mahmud? Okey. Okey, tunggu. Tak apa, saya berucap. Datuk Mahmud sedia minta maaf. Sekarang saya pun sedia minta maaf atas insiden yang berlaku di dalam dewan ini. Minta maaf tentang apa yang dilakukan oleh Aidil Amri. Saya tak tahu kerana kita akui itu perkara yang tak betul. Baik, Yang terima kasih. Dan saya minta, Kalau yang saya rumah itu minta membangkang, saya minta maaf. terima juga minta maaf. Kerana itu pun Kalau tak yang rumah itu membangkang, saya minta maaf. Terima juga. Duduk. Kalau yang rumah itu membangkang, bersedia minta maaf. Dan seperti yang telah minta maaf tadi, saya rasa tidak ada sebab untuk kita tidak sokong usul lima usul yang dibawa oleh kerajaan ini. Dan saya rasa masa sudah sampai untuk kita tak boleh bagi. tidak ditambah permohonan maaf seri kelima. Kalau tidak, kami tak boleh sokong juga. Ini adalah perkara lain. Ya, kerana ia spirit yang sama. Saya rujuk pada usul ini. Nanti mungkin ada usul sendiri. Ini adalah usul kerajaan. So saya harap Saya minta baru sikit. nanti saya habis ini. Saya minta bahawa kerana yang rumah untuk membangkang sudah minta maaf. Sudah minta maaf. So tidak ada sebab untuk tidak mendukung kelima-lima usul ini. Sila betul. Selamat Speaker. Semalam masa di dalam Dewan Kebijakan saya jelas mendengar sebab yang bercakap itu duduk sebab saya, dia kata kami dah masuk, kami salah, minta maaf. Pemuda itu menyebutkan kami minta maaf sebab kami masuk dalam diri itu, dia cakap macam itu. So ketua Parlimen juga kata kita boleh minta maaf sebab mewakili mereka minta maaf. Dan kita juga nak masukkan dalam masalah ini supaya siri lima yang benar. Siri lima juga dia minta untuk minta maaf di atas ucapan itu. Itu saja. Dan kita semua boleh setuju. Dan semalam kalau sebut semalam minta maaf dalam diri itu tak bermakna. Minta maaf dekat saya sebut tentang apa yang rumah betul sebut tadi. Semalam cakap minta maaf dalam diri itu tak bermakna. Yang bermakna ialah
sekali lagi. Saya tadi bahawa kami tidak menyuruh, kami tidak mengarah, dan kami tidak bersetuju. Dan sebenarnya, dan saya cuma nak mengatakan bahawa kita bangkang bercakap jamaah sebab kita mengungkapkan dengan Dewan dan kita mengesankan bahawanya dia minta maaf dia. Cuma saya nak minta yang nak masukkan supaya saya di Dewan juga minta maaf dan selesai. Ini adalah usul kerajaan. Saya rasa Yang Hormat ada usul sendiri. Ini berlipat. Ini adalah usul kerajaan dan usul ini saya rasa tidak salah memandangkan Yang Hormat Al-Tawar secara minta maaf sebagai itu berbangkang. Dia ada sebab untuk menyokong kelima usul ini. Saya